Kiamat merendah dan meninggikan darjat manusia. Kiamat akan meninggikan darjat orang-orang yang merendah diri. Masya Allah. Pegang ayat tu, gigit dengan gigi geraham, saudara. Dengar baik-baik. Hadam baik-baik. Gigit baik-baik, jangan terlepas. Kiamat akan meninggikan darjat orang-orang yang merendah diri, yakni tawaduk dan tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu lagi nama kiamat yang disebut dalam Al-Quran ialah Yaumul Waqi'ah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud apabila berlaku waqi'ah, kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha qadibah. Apabila berlaku waqi'ah, kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 2. Dari segi bahasa, waqa'a itu bermaksud gugur atau jatuh. Waqa'a juga bermakna qana ataupun wujda, yang bererti ada. Kesimpulannya, hari kiamat itu ialah hari yang pasti ada. Tidak ada siapa pun yang dapat menafikan adanya waqi'ah ataupun kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami akan keluarkan sejenis binatang melata dari perut bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surah An-Nam ayat ke-82. Yang dimasukkan dengan waqa'a, al-qaul, perkataan yang jatuh, ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang datangnya masa kehancuran alam kiamat. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan kiamat berlaku ke atas mereka, maka didatangkan tanda-tanda ataupun alam kiamat itu. Antara tanda-tandanya ialah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari perut bumi sejenis binatang melata. Haiwan itu luar biasa kerana boleh bertutur sambil menyatakan bahawa sesungguhnya manusia dulu tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan binatang yang boleh bertutur dengan mengeluarkan kata-kata nasihat. Kemanakah perginya para duat, iaitu para penyeru, sehingga ketika itu seruan oleh golongan duat tidak dihiraukan lagi oleh manusia. Sekalipun manusia bertutur untuk menyindir manusia, sekalipun manusia mempunyai akal, namun mereka tidak menggunakannya bagi memahami ayat-ayat Allah. Didatangkan Rasul kepada mereka serta membawakan keterangan-keterangan yang jelas, yakni Al-Quran, tetapi mereka tetap tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah. Apabila para Nabi dan Rasul daripada kalangan manusia sudah tidak dihiraukan ajarannya, para pendakwah sepanjang zaman yang meneruskan risalah para Rasul bukan saja tidak mendapat perhatian sewajarnya, malah mereka dimusuhi. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pula kepada khalayak manusia tok guru dari jenis haiwan. Setelah tok guru daripada kalangan manusia mereka tolak, malahkan mereka tuduh sebagai ekstrim, pelampau, jumud, anti pembangunan dan sebagainya. Setelah sedemikian sikap orang-orang kafir dan zalim itu, adakah mereka akan menerima guru daripada jenis haiwan pula? Setengah daripada nama kiamat dikenali sebagai khafidah atau merendah, atau rafi'ah atau meninggi. Maksudnya kiamat akan merendahkan manusia yang angkuh, sombong, meninggi diri terhadap Allah Subhanahu wa taala dan melontarkan mereka di lembah neraka. Sebaliknya kiamat akan meninggikan darjat orang-orang yang merendah diri, tawaduk dan tunduk peraturan Allah Subhanahu wa taala
dengan mengangkat darjat mereka ke tempat yang paling mulia, iaitu syurga. Maka kiamat akan mengangkat martabat orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang patuh kepada ajaran Islam. Rendah dan tinggi itu juga adalah ukuran suatu tempat, menjadi ukuran kepada martabat ataupun mutu suatu pekerjaan amalan ataupun taraf keimanan seseorang. Rendah bererti hina dan tinggi bererti mulia. Pada hakikatnya, yang meninggikan martabat aulia Allah dan yang merendahkan musuh-musuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Adapun yang dikatakan kiamat merendah dan meninggikan seseorang itu hanyalah suatu majasi ataupun kiasan dalam bentuk suntingan gaya bahasa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, ingatlah hari ketika manusia mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai perutusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang derhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Surah Maryam ayat 85 hingga 86. Daripada hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud bahawa kami orang-orang muttaqin akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas timbunan orang-orang lain, yakni orang-orang mujrimin. Ayat 85 dan 86 surah Maryam. Dan juga hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat orang-orang mukmin yang bertakwa dan merendahkan orang-orang mujrimin menjadi tempat berpijak kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mujrimin, kafir, munafik dan fasik, kesemuanya menerima giliran dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipijak-pijak oleh orang lain dengan suatu perbuatan yang berlaku zalim dan menindas orang-orang yang berjuang di jalan Allah pada suatu ketika dahulu. Muslim meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdaannya yang bermaksud bahawa semua makhluk akan ditempatkan di atas bumi mahsyar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang bertakwa akan ditempatkan di atas tempat yang tinggi dan akan direndahkan semua manusia lain. Pada riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, aku dan umatku yang mukmin akan ditempatkan di satu tempat di anak bukit. Ketika itu Allah memberikan kepadaku pakaian hijau. Kemudian aku diberi izin untuk memberi syafaat. Itulah yang dikatakan Maqam Mahmud, kedudukan yang terpuji. Maqam Mahmud ini sering diucapkan dalam doa setiap kali selepas azan. Wa ba'athus maqam Mahmud allazi wa'adtah, yang bermaksud, ya Allah, bangkitkanlah aku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makam yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Apabila seseorang itu berdoa demikian untuk Rasulullah bahawa makam Mahmud yang dimaksudkan ialah kedudukan yang terpuji semasa di mahsyar. Jika manusia tidak dapat mencapai makam terpuji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti mereka akan menemui kehinaan. Banyak lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa pada peristiwa besar hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan para aulianya serta orang-orang mukmin yang mutakin dan kemuliaan dalam balasan syurga. Sebaliknya merendahkan orang-orang kafir serta mereka yang sebanding dengannya dengan kehinaan dan azab neraka. Ibnu Arabi ketika mentafsirkan kiamat itu sebagai Yaumul Khafidah dan juga Yaumur Rafi'ah, kiamat sebagai hari merendah dan meninggikan, itu antaranya ialah pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala mengangkat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dapat memberi syafaat
memberi syafaat kepada umatnya, sedangkan nabi-nabi lain tidak diberi kedudukan itu. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang pertama melangkahkan kaki masuk ke dalam syurga. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat taraf kedudukan orang-orang yang adil, iaitu sama ada orang perseorangan ataupun pemimpin masyarakat dan negara yang telah melakukan keadilan. Adil menurut ukuran Islam seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, umpamanya menjalankan hukum yang diturunkan oleh Allah. Kerana bagi orang atau pemimpin yang tidak menghukum dengan apa yang didatangkan oleh Allah, bererti mereka telah melakukan kezaliman. Habislah sudah. Pendek je kan, insya-Allah. Mutiara kata di sini, Mahmud yang dimasukkan itu ialah kedudukan yang terpuji semasa di mahsyar. Ketika manusia tidak dapat mencapai makam terpuji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti mereka akan menemui kehinaan. Insya-Allah saudara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita